wa ka'san dihaqa, dan cawan yang penuh dan percik tumpah. Apa yang boleh saya buat dengan cawan yang percik tumpah? Apa gunanya menyebut cawan penuh percik dan tumpah? Anda tahu apa itu? Anda berada dalam perhimpunan yang mewah. Dan cawan anda, kaks, adalah cawan yang mahal, yang bermaksud anda berada dalam suasana elit, dewan mewah di suatu tempat dan rakan semua sedang minum. Dan anda seperti, yeay, cheers! Dan seperti tumpah memercik ke seluruh dan anda tidak peduli kerana tidak ada yang kotor di jannah. Semuanya best. Anda hanya parti, berpesta. Minuman yang memercik tumpah adalah gambaran masa yang luar biasa. Tapi sekiranya, jika anda mengambil keterangan ini di dunia, taman yang indah, wanita yang cantik, minuman yang tumpah lagi percik, astagfirullah, akan menjadi perkataan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Kan? Itulah yang anda akan buat kan? Sekiranya anda tukar channel TV dan benda tu keluar, oh tidak, oh saya tukar. Ayah dekat dalam bilik lah. Itulah yang akan berlaku kan? Tidak. Inilah jannah. Ia tidak akan macam kat dunia. Sebaliknya, ia akan menjadi lebih indah dari dunia. La yasma'u nafiha lagwaw wala kizzabah. Mereka tidak akan mendengar kata-kata yang tidak berguna di jannah. Di syurga tidak ada perbincangan yang tak berguna. Ini tidak bermakna kita hanya bercakap dengan tegas dan serius saja. Kenapa orang tu cantik? Macam mana agaknya rasanya? Ia tak boring kat jannah. Tetapi sebenarnya lagu bermaksud tidak berguna. Bermaksud perbualan yang tak bermakna. Semua yang anda bincangkan akan mempunyai makna di jannah. Dan ia akan terasa lebih baik. Ia bukan hanya berbual untuk hanya melepaskan masa yang terluang. Seperti yang anda berbual laru. Laru adalah bila orang saling bertemu. Ini seperti sering berlaku apabila keluarga berkumpul seperti ketika merisik. Jadi ada keluarga berkumpul dan mereka tidak tahu bagaimana memulakan perbualan. Jadi anda seperti, jadi bagaimana cuaca di KL ni? Dengar cerita diorang tengah buat airport. Ya Allah, kamu bukan datang ke sini untuk berbicara tentang airport. Kereta anda cantiklah. Allah, tolonglah hentikan. Boleh tak kita start cakap pasal kan, anda hanya terus membuat perbincangan kecil untuk mencapai ke titik permulaan perbincangan yang sebenar. Dan juga banyak kali ketika perbincangan kecil berlaku, anda duduk situ sorang-sorang mempersoalkan kewujudan anda. Dan bagaimananya masa menjadi perlahan ketika sebilangan orang bercakap antara satu sama lain. Di jannah, tidak ada perkara seperti itu. Tidak ada kebosanan, tak boring. Tidak ada perbualan yang membosankan di syurga. La yasma'una fiha lagwaw wala kizzabah. Dan mereka tidak perlu mendengar pembohongan, perkara-perkara jahat yang dikatakan mengenai Islam, perkara-perkara yang menyakitkan yang dikatakan mengenai Al-Quran atau mengenai orang-orang yang beriman. Semua itu kizzabah sebenarnya dari sebelumnya, bukan? Wa kazzabu bi ayatina kizzabah. Tidak ada lagi seperti itu. Anda tidak perlu melaluinya lagi. Itu menggambarkan sebenarnya bahawa ada perhimpunan di dunia ini di mana cawan penuh yang tumpah dan percik, ada kecantikan wanita di sekitar atau apa-apa je. Tapi kat situ ada orang bercakap buruk tentang Islam. Dan kadang-kadang anda pergi ke parti tersebut dan anda jadi objek ejekan. Allah berfirman, aku akan menyimpan semua perkara yang indah dari perhimpunan itu, tapi aku akan membuang semua perkara yang biasa menyakitimu. Jaza'am min rabbik. Pampasan yang diterima dengan baik dari Rabbmu. Kali ini min rabbik. Dia tidak mengatakan min rabbik sebelumnya kan? Mereka tidak layak min rabbik. Anda berhak min rabbik. Dari Rabbmu. Tetapi itu tidak mencukupi. Ata'an di atas hibah itu. Maksudnya lebih banyak daripada yang anda layak. Ata'an hisabah. Ata'an hisabah. Bermaksud hibah sebagai hisab. Apa yang dilakukannya, bukannya Allah periksa berapa banyak perbuatan baik yang anda lakukan. Baiklah, beri dia banyak ini cawan. Tapi dia akan memberikan anda sebagai hisab dari pemberian dia yang maha pemurah dalam erti kata memberi anda bonus pada dasarnya. Ata'an hisabah. Tidak ada kira-kira pada dasarnya. Hanya ambil semua, nikmati saja. Rabbis samawati wal ard. Itulah Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahumar rahman. Dan apa saja yang berada di antara mereka. Ar-Rahman yang sangat penuh kasih sayang. Maha penyayang. Ar-Rahman. Mengapa Allah menyebut Ar-Rahman di sini dan bukan Allah? Dan dia sudah menyebut bahawa dia Rabb. Jadi kata Ar-Rahman adalah tambahan. Maksud saya kita sudah tahu siapa yang anda sedang bicarakan. Ar-Rabbir Rahman. Pada dasarnya adalah apa yang diperkatakan di sini. Sifat Rabb adalah Ar-Rahman di sini. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman majrur kerana ia adalah sifat untuk Rabb. Mengapa itu penting? Kerana kurniaan itu datangnya dari Ar-Rahman. Allah berfirman ketika dia membuat langit, dia adalah Ar-Rahman. Ketika dia membuat bumi, dia adalah Ar-Rahman. Ketika dia meletakkan semuanya di antara mereka, dia adalah Ar-Rahman. Ketika dia meletakkan anda di syurga dan memberikan anda cawan dan minuman anda untuk kamu minum, dia Ar-Rahman. Itulah dia Ar-Rahman yang sama ketika memulakan dunia ini dan juga dia adalah Ar-Rahman yang sama yang akan melayan anda di jannah.
Maksudnya keseluruhan matlamatnya untuk keseluruhan ciptaannya adalah untuk menghargai rahmahnya. Keseluruhan matlamatnya bukan untuk letak kamu di neraka. Sebaliknya, keseluruhan matlamatnya adalah untuk menjadi ar-Rahman pada kamu.